Oh, lo, lo, lo. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, baca doa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa insyur alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. So, kita mulakan kelas. So, kelas yang hari ni adalah lebih kepada ulang kaji. Tapi ulang kaji pun adalah sangat penting sebab kita setiap kali mengajar tu kalau boleh kita nak tahu topik ni sebenarnya mengenai apa. So saya cuba bagi awak latihan. Dan satu lagi sebenarnya saya dengan awak, saya rasakan untuk saya Allah tu maha pengasih tau. Untuk saya kan, saya first batch mengajar KSSM, lepas tu dapat korang. Tahu tak, saya rasa macam rasa bersyukur kalau lah di switch budak tingkatan 4 sekarang yang jadi tingkatan 5, awak jadi tingkatan 4, saya akan rasa nervous. Sebab saya rasa dari segi kerjasama, komitmen korang, kematangan pun sebenarnya korang adalah bagus ke sebab satu agaknya sebab korang dah redha kot. Saya rasa ada satu segi sebenarnya korang dah redha. Maksudnya sebab dah tahun kedua kan. So maybe kot pasal tu nampaklah korang matang kan. Kat situ alhamdulillah lah. Saya rasa korang matang. So kat sini saya rasa sangat bersyukur. Sebabnya saya mengajar pun bukannya bagus mana kan. So alhamdulillah lah. Okay, so saya rasa bersyukur sangat. Okay, now saya buat ulang kaji sedikit. 8.3 hari tu saya rasa, ni yang saya tahu bila saya ajar bagus. Saya tahu bila saya ajar tak bagus. Saya rasa last week saya ajar kurang bagus. Saya kurang preparations kot. Now, okay. 8.3, dalam 8.3, kita cerita mengenai virus dan juga mikroorganisma. Okay, so awak kena ingat alam kita ada 6. Kalau kita cerita pasal mikroorganisma kita ada 5. Kita ada bakteria, kita ada protozoa, alga, kulat dengan virus. So antara 5 ni, mana satukah yang tidak menyebabkan penyakit? Antara 5 ni. Ada 4 yang boleh jadi patogen. Tapi ada satu ni tak termasuk dalam, tak boleh, chances nak jadi patogen tu kurang. Mana satu? Alga. Yes, very good. Alga ni. Yang lain ni boleh jadi patogen. Okay, protozoa pun sama patogen. Kulat dengan juga virus. So yang jadi ni, ini contohnya adalah HIV. Ini adalah contohnya adalah panau. Ini contohnya adalah malaria. Ini contohnya adalah cerit-berit. Atau keracunan makanan. Okay, so patogen ni apa? Patogen apa? Yang hari tu kita belajar apakah yang dimasukkan sebagai patogen? Mikroorganisma. Yang menyebabkan apa? Penyakit. Ya, very good, penyakit. Jika mikroorganisma ini dibawa oleh organisma lain, okay, so mikroorganisma itu dikenali sebagai apa? Vektor. Yes, very good, vektor. So vektor ni sebenarnya adalah organisma yang bawa patogen. Okay, apakah contoh vektor yang paling famous? Ada 3, hari tu kita belajar. Lalat. Lalat, very good. Lagi? Lipas, very good. Satu lagi? Nyamuk. Yay! Nyamuk. Okay, ni dah. So, kita cerita hari tu lebih kita tekankan kepada mikroorganisma yang jahat, yang membawa penyakit. Nah, peranan mikroorganisma. So, hari ni kita nak cerita peranan mikroorganisma yang baik. So, peranan mikroorganisma, ni sudah. Peranan mikroorganisma, okay, pertama adalah sebagai parasit. Parasit ni kurang baik sikit lah. Kedua, sebagai simbion. Ketiga, pengurai. Keempat adalah pengeluar. Lisa.
Okay, contoh pengeluar adalah fitoplankton. Okay, pengurai ni saya termis lah dalam nota awak. So, saya lupa buat nota yang ni. Okay, pengurai ni, contoh pengurai adalah bakteria dan juga kulat. So, pengurai ni kita akan jumpa dalam kita nitrogen. So, dalam kita nitrogen ni, pengurai ni dia terlibat dalam proses perebutan. Apakah fungsi pengurai? Fungsi pengurai, dia akan menguraikan bahan organik. Contoh bahan organik adalah seperti baja, tak, bahan buangan. Macam mana nak cakap bahasa dia? Bahan buangan haiwan. Feces, tahi tu. Itu adalah bahan organik. Sekejap, saya nak cari bahasa cantik. Takkan nak jawab periksa tu. Sekejap. Najis haiwan. Subhanallah. So contoh bahan organik ni adalah najis haiwan. Najis haiwan. Kemudian bangkai. Yang dah mati lah. Bangkai. Okey, dia akan tukar menjadi sebatian lebih ringkas. Contoh sebatian lebih ringkas ni adalah amonia. Okey, macam mana kulat bakteria ni boleh mencernakan najis dengan bangkai ni sebab dalam kulat tu dia ada enzim pencernaan. Okey, so kita teruskan. Now, yang ini saya padam dulu. Saya sebenarnya ada buat video pasal yang ni. Kenapa saya buat video tu sebenarnya, ada satu bagusnya saya buat video. Sebab bila saya dengar, saya tahu saya sangkut kat mana. Bila saya tahu saya sangkut kat mana, saya tahu kat mana saya belajar tu, saya ajar tak betul. So that's the good thing sebab video, bagusnya satu pasal video, bila korang record and then korang dengar balik, sebenarnya korang boleh tahu sama ada korang faham ke tak faham tajuk tu. Kalau bila korang tengah video tu, korang tahu kat mana bahagian yang korang sangkut. So korang tahu sebenarnya korang tak berapa kira bahagian tu. So sama juga macam saya. So saya, satu bagusnya pasal video sebab saya tahu kurang saya kat mana. Bila saya tengok video tu balik, saya tahu oh sepatutnya saya buat macam ni, macam ni. Dia boleh buat penambahbaikan. So hopefully saya harap masa korang buat video tu jangan rasa stres-stres. Korang buat dia macam untuk seronok, dan satu lagi korang buat adalah sebagai tribute kepada junior-junior lepas awak. Okay, so bagi saya itu adalah satu kenangan yang korang boleh bagi pada junior-junior awak selepas ni. Okay, now kita nitrogen. Korang pernah belajar tak pasal kita nitrogen? Korang pernah belajar tak kita nitrogen? Pernah dengar tak kita nitrogen? Pernah. Patutlah. Pernah dengar tak kita nitrogen? Kimia pernah belajar kita nitrogen tak? Kimia pernah belajar tak kita nitrogen? Tak pernah? Sekejap, saya tengok chat. Ada tak? Tak ada? Tak ada? Okay, so saya ajarlah masa tak apa hari Isnin pagi memang macam ni lah kan. Okay, ada Monday blue sikit tau. So kenapakah kita belajar mengenai kita nitrogen? Dalam kita nitrogen ni melibatkan mikroorganisma. So dalam kes kita nitrogen, mikroorganisma yang terlibat ni adalah bakteria. Right. Bakteria dalam tajuk ni ada banyak. Satu adalah bakteria pengikat nitrogen. Satu awak akan belajar pasal bakteria pengikat nitrogen. Okay, saya bagi tahu awak jangan pening kepala tau. Kalaulah awak tak ingat nama bakteria tu tak apa. Awak just ingat namanya bakteria pengikat nitrogen. Satu lagi kita panggil dia adalah sebagai bakteria pengurai. Bakteria pengurai ni dia ada best friend dengan kulat tau. Pengurai / saya buat sini kulat. Ini adalah proses perebutan. Ini proses perebutan. Lepas tu kita ada satu lagi bakteria. Nombor 3 sini. Bakteria penitritan. Sekejap. Bakteria. Sekejap. Penitritan. Sekejap. Betul ke? Bakteria nitrikasi. Dia tukar nama. Sekejap. Saya ambil daripada buku teks tau. Kalau dulu kita orang panggil penitritan. So sekarang saya ambil buku teks. Saya tak nak yang saya ikut buku teks ni. Nitrifikasi. Kalau awak nak bayangkan buku teks ni macam saya punya kitab. Kitab utama.
Satu lagi adalah bakteria pendinitritan. Okey, so dalam tajuk ni awak kena ingat kita akan belajar 4 jenis bakteria. Satu lagi sekali saya ulang adalah bakteria pengikat nitrogen. Okey, kedua adalah bakteria pengurai. Ketiga adalah bakteria nitrifikasi. Keempat adalah bakteria penitritan. Kalau awak tak ingat nama saintifik dia tak apa, awak just ingat nama dia. Okey, tapi awak tak boleh tulis bakteria je. Awak kena tulis bakteria pengikat nitrogen, pengurai, nitrifikasi dan juga pendinitritan. Okey, so kita teruskan. Now, apakah kepentingan kita nitrogen? Kita nitrogen ni, awak ingat tak pasal cerita satu ke? Udara kita ni, gas apa yang paling banyak dekat dalam udara kita? Dekat atmosfera? Nitrogen, very good. Teka berapa persen gas nitrogen ni memenuhi ruang atmosfera kita ni? Pernah belajar tak? Ada berapa persen gas nitrogen dekat atmosfera kita? Ada berapa persen? Lebih kurang, saya takut saya salah tau ni, saya lupa. 78 ni. Itulah, 78 kan? Betul tak? Kot, tak tahu. Kot kan? Dekat atmosfera, dekat ATM, atmosfera kita, gas nitrogen, sekejap saya buat macam ni gas nitrogen tau. Nitrogen ni kalau saya tak silap adalah dalam 78%. Tapi awak cakap just paling banyak lah. So, kita nak cakap nitrogen ni dekat dalam udara, okey, nitrogen ni banyak dekat bumi ni, nitrogen ni kebanyakannya dalam bentuk gas. Okey, nitrogen ni penting. Okey, unsur nitrogen adalah sangat penting. Kenapa unsur nitrogen ni sangat penting untuk benda hidup? Apakah kepentingan unsur nitrogen ni? Kenapa kita nak unsur nitrogen? Siapa tahu? Nitrogen ni, kita sebenarnya dalam ni kita nak unsur nitrogen. Siapa tahu apakah kepentingan unsur nitrogen? N je lah. Unsur nitrogen ni diperlukan untuk apa? Unsur nitrogen ni kalaulah saya nak kata bahan organik, mana satu yang ada nitrogen? Saya bagi 3 contoh. Protein, karbohidrat, lemak. Antara 3 yang saya sebut, mana satu yang ada unsur nitrogen? Protein, lemak. Hati. Ya, Adeline, thank you. Unsur nitrogen diperlukan untuk sintesis protein. Tetapi masalahnya, okey, kita benda hidup, kita tak boleh ambil nitrogen dalam bentuk gas ni. Okey, so nitrogen ni perlu ditukar dalam bentuk gas, dia perlu ditukar dalam bentuk ion nitrat. Jika nitrogen ni ditukar dalam daripada bentuk gas, sekejap saya padam dulu, saya cuba buat cantik-cantik sikit. Saya ada masalah nak tulis lawa lah. Sekejap gas nitrogen, kalau saya buat macam ni gas nitrogen, saya rasa kimia korang dah bagus dah ni. Gas nitrogen, kalau awak nampak kat sini, gas nitrogen perlu ditukar dalam bentuk ion nitrat. Jika dia dalam bentuk ion nitrat ni ada kat mana? Ion nitrat ni ada dalam tanah. Dia ada dalam tanah. So, bila gas nitrogen ni dapat ditukar menjadi ion nitrat ni, okey, dia akan diserap oleh tumbuhan. So, bila diserap oleh tumbuhan ni akan dapat unsur nitrogen. Dia akan dapat unsur nitrogen. So, bila dia ada unsur nitrogen, maksudnya tumbuhan ni dapat bina protein. Dia dapatlah protein. Dia ada protein. Lepas tu, bilalah haiwan tu makan tumbuhan, so tumbuhan ni, haiwan makan tumbuhan, so haiwan ni dapatlah unsur nitrogen untuk bina protein. Lepas tu kalaulah manusia, saya ambil sini manusia, makan haiwan, dia dapat protein. Kalau dia makan tumbuhan, juga dia dapat protein. So senang kata dalam tajuk ni sebenarnya cerita dia, kita nak cerita macam mana gas nitrogen dapat ditukar menjadi ion nitrat dalam tanah. So far okey tak?
Okey tak? Okey Okey. Kita nak cerita ni tau. So bila saya nak cerita ni, sebenarnya cerita dia senang kata tiap-tiap tahun dia pening sikit. Dia bukan pasal pening apa. Awak tahu tak kita nitrogen yang awak belajar kali ini dibuat jauh lagi detail berbanding tahun lepas. Sebab tu saya skip dulu. Okay, so saya buat slow-slow. Kalau you guys tak faham, you guys bagi tahu saya ulang lagi sekali. Okay, now lagi sekali saya ulang lagi sekali. Unsur nitrogen banyak dekat bumi kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Udara. Yes, dalam bentuk gas nitrogen, dalam bentuk gas. Sebab tu kalau awak nampak je saya tukar warna cantik sedikit, biru kot. So dia mula daripada cerita ini. Okay, ini adalah gas nitrogen. So senang kata gas nitrogen dekat dalam udara pertama. Okay, proses yang pertama adalah proses pengikat nitrogen. Ni saya dah pendekkan daripada buku teks. Buku teks awak pada muka surat 159. Saya ingat sini awak cakap, dia kata kalau saya dapat ajar dalam bentuk key point sangat membantu. So saya cuba tolong potong-potongkan sikit. So key point yang pertama adalah proses pengikat nitrogen. Apakah proses pengikat nitrogen tu buat? Okey, proses pengikat nitrogen saya tulis ni. Ini nombor 1. Ini adalah proses pengikat nitrogen. So proses pengikat nitrogen ini dia melibatkan bakteria pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen. Saya tertinggal sini. Bakteria pengikat nitrogen. Yang namanya adalah azobacter. Tak ingat pun tak apa. Cuma ingat proses yang pertama adalah proses pengikat nitrogen. Proses pengikat nitrogen melibatkan bakteria pengikat nitrogen. Okey, apa proses ni buat? Proses ni akan menukarkan gas nitrogen kepada ion amonium NH4. Okey, tapi kalau dia dalam bentuk amonium dia belum boleh diserap, tapi dia dah ditukar dalam bentuk ion. Okey, itu yang pertama. Proses yang kedua adalah kilat. Sekejap saya padam sikit. Proses yang kedua adalah kilat. Kilat ni buat apa? Kilat ni dia boleh menukarkan gas nitrogen kepada nitrogen oksida. So kilat dia boleh tukar gas nitrogen kepada nitrogen oksida. Atau dia boleh oksidakan gas nitrogen kepada nitrogen oksida. Kalaulah dia dalam bentuk nitrogen oksida ni, okey, dia boleh larut dalam air hujan. So ini boleh larut dalam air hujan. Hujan membentuk asid nitrus dan juga asid nitrik yang boleh larut membentuk ion nitrat. Okey, itu yang kedua adalah kilat. Ketiga, paling direct, tabur baja terus. Ini adalah budak pertanian. So senang kata tanah kita akan jadi lebih subur jika dalam tanah tu ada unsur nitrogen. So unsur nitrogen ni boleh wujud dalam bentuk amonium, dalam bentuk nitrit atau dalam bentuk nitrat. Okey, so senang kata proses yang ke-1, proses pengikat nitrogen, kilat dan baja bernitrogen, proses ini dapat membekalkan amonium dan juga nitrat ke dalam tanah. So kesimpulannya lagi sekali, okey, gas nitrogen dapat ditukar menjadi ion nitrat, okey, oleh siapa? Oleh siapa? Oleh bakteria pengikat nitrogen. So ini adalah bakteria, ini sebenarnya dua-dua adalah bakteria pengikat nitrogen tau. Bakteria pengikat nitrogen pengikat nitrogen. Okey. So saya ambil dulu bakteria pengikat nitrogen. Bila bakteria pengikat nitrogen ni ditukar, gas nitrogen ni ditukar dalam bentuk sama ada amonia atau amonium. Tetapi lagi sekali tahu cerita dia, amonia dengan amonium ni belum boleh diserap oleh tumbuhan.
So, amonia atau amonium ni perlu ditukar menjadi ion nitrit. So, yang menukarkan dia jadi pada amonia menjadi ion nitrit ni adalah oleh bakteria nitrifikasi ataupun nama saintifik dia adalah Nitrosomonas. Okey, now daripada amonia ni kan dia tukar menjadi nitrit ni kan. Okey, nitrit ni boleh tak diserap oleh tumbuhan? Nitrit boleh tak diserap oleh tumbuhan? Boleh tak diserap oleh tumbuhan? Teka-teka. Boleh tak kalau tengok daripada graf ni? Boleh tak tumbuhan tu serap nitrit? Boleh tak? Daripada Tak. graf. Tak. So nitrit ni kena tukar jadi apa? Nitrat. Yes, Alhamdulillah dia akan ditukar dalam bentuk nitrat. So, dalam bentuk nitrat ni, yang tukar dia sama juga bakteria nitrifikasi. Ini bakteria nitrifikasi. Tapi nama dia lain. Sebab tu saya kata tak ingat nama pun tak apa. Nitrifikasi. So, bila dalam bentuk nitrat, barulah dapat diserap oleh tumbuhan. Okey, bila diserap oleh tumbuhan, sekarang kalau awak tengok nota ni, saya ambil nota ni nombor 6 ni, ion nitrat diserap oleh akar tumbuhan digunakan untuk sintesis protein. So, bila diserap oleh akar tumbuhan, sekarang tumbuhan ni dah ada protein. Dah jadi protein tumbuhan. Protein tumbuhan. Kemudian, jika tumbuhan itu dimakan oleh haiwan, sebatian nitrogen dapat ditukar, dapat dipindahkan ke tisu haiwan. So, senang kata bila lembu ni makan pula tumbuhan ni, so unsur nitrogen ni dapat dipindahkan dalam haiwan. Okey, so yang ni dah sudah Kemudian kita tengok lagi sekali. Dekat sini kilat ni tadi kita buat apa? Kilat ni tadi dia boleh tukarkan nitrogen, gas nitrogen. Saya ambil satu color. Okey, dia boleh tukarkan gas nitrogen menjadi natrium oksida, nitrogen oksida. So nitrogen oksida ni boleh larut dalam air hujan membentuk asid. Okey, so bila dalam bentuk asid, lepas tu hujan tu turun, dia dapatlah jadi ion nitrat. Okey, selain kilat dan juga bakteria proses pengikat nitrogen, ada tak proses lain yang boleh menambahkan kandungan ion nitrat ni? Ion nitrat ni boleh ditambah melalui dua cara. Tadi satu saya cakap adalah proses pengikat nitrogen. Satu lagi adalah kilat. Satu lagi apa? Macam mana kita boleh tambah kandungan ion nitrogen ni dalam tanah? Satu adalah pengikat nitrogen, satu lagi kilat, satu lagi? Satu lagi? Baja. Baja. Thank you Husna. Husna pula. Dah adalah melalui baja. Baja pun ada dua jenis. Kalau baja tu ion nitrat, senanglah. Baja tu ion nitrat, dia terus boleh diserap oleh tumbuhan. Kalau baja tu amonium, baja ni perlu ditukar dulu dalam bentuk ion nitrat. So kesimpulannya, kita tengok dekat sini, kalaulah dia dalam bentuk ion nitrat, okey, nitrogen ni dalam bentuk ion nitrat, barulah dia boleh diserap oleh tumbuhan. Senang kata, tumbuhan dulu yang baru boleh serap ion nitrat. Tak adalah kita manusia, katakanlah, tak adalah manusia tiba-tiba kata, saya tak nak makan tumbuhan lah, saya terus makan tanah. Ada tak orang nak makan tanah? Tak ada kan? So basically kita akan makan tumbuhan dulu. Bila kita makan tumbuhan, barulah kita dapat unsur nitrogen. Tapi kalau lah awak nak buat dari yang lain, awak nak dapat unsur nitrogen, awak ambil tanah terus. Tapi tak adalah siapa nak buat sebab kepekatan nitrogen tu adalah sangat tinggi. Okay, now, so kemudian tadi kan saya ada cakap, yang ni kita dah cerita. Okay, saya dah cerita ni 1, 2, 3. Proses nitrifikasi adalah melibatkan bakteria nitrifikasi, ia akan menukarkan ion nitrit kepada ion nitrat. Kemudian apabila ia telah bertukar menjadi ion nitrat akan diserap oleh akar tumbuhan untuk menghasilkan protein. Kemudian jika haiwan itu makan tumbuhan, okey, unsur protein dapat dipindahkan ke dalam haiwan. Kemudian katakanlah tumbuhan dan haiwan itu mati.
proses yang berlaku adalah proses perebutan. Dalam proses perebutan, ni proses perebutan. Okey, sekejap saya tukar color. Proses perebutan. Ni proses perebutan. Saya tukar pen. Ni proses perebutan. Proses perebutan dijalankan oleh pengurai, iaitu kita ada dua jenis pengurai, bakteria dan juga kulat. So, kita besok semua benda kita mati, okey, kita akan jadi amonia. So, sebatian ni kita akan diuraikan dalam bentuk amonia. Jadi amonia. Kemudian dalam bentuk amonia ni nanti dia akan ditukar menjadi nitrit. Okey, now ada satu nombor 10 ni, ini sama je. Okey, nombor 10 ni proses pendinitritan. Senang kata ada satu proses ni boleh menukarkan ion nitrat ni kepada gas nitrogen balik. Maksudnya dalam bentuk ion ditukar menjadi gas balik. So proses ini kita panggil dia adalah proses pendinitritan. Bakteria namanya adalah bakteria pendinitritan. So ini adalah nota ni, sebenarnya saya dah pendekkan nota ni daripada buku teks. Dan saya tambah sikit. Bakteria pengikat nitrogen ni sebenarnya awak boleh jumpa kat mana? Kita boleh jumpa kat tumbuhan berlegium. Tumbuhan berlegium ni adalah tumbuhan yang akar dia ada nodus, ada macam ni. So contoh-contoh tumbuhan yang ada nodus ni adalah pokok kekacang. So kalau orang kata apakah jenis tumbuhan berlegium adalah kekacang. Okay, alright. So kesimpulannya. Pening kan? Okey lagi tak? Korang okey tak? Okey, dah. Kesimpulannya, proses kitar nitrogen. Apakah kepentingan proses kitar nitrogen? Apakah kepentingan proses kitar nitrogen? Kenapa? Sintesis protein. Yeah, untuk sintesis protein. Terima kasih. So, tadi kan Adlin cakap untuk sintesis protein, nitrogen ni dia banyak dalam bentuk gas. Okey, macam manakah unsur nitrogen ni dapat diserap oleh tumbuhan? Unsur nitrogen ni dalam bentuk gas ni perlu ditukar dalam bentuk apa? Daripada gas perlu ditukar dalam bentuk apa? Which is Ion. yes, membentuk ion. Ion ni ada dua jenis. Satu adalah ion nitrit, satu lagi adalah ion nitrat. Mana satu yang boleh diserap oleh pokok tu tadi? Nitrat. Yeah, dalam bentuk ion nitrat. Okay, now dalam bentuk gas untuk jadi ion nitrat ni ada 3 proses yang boleh menambah kandungan nitrat dalam tanah. Apakah proses yang boleh menambah kandungan nitrat dalam tanah? Sekejap proses tambah kandungan nitrat, ion nitrat dalam tanah. Okey, ada 3 proses tu. Apakah itu? Apakah 3 proses tu? Baguslah korang hari ni pagi, subhanallah. Proses Korang ada 48. Seriously, hebatnya. Okay. So, apakah proses yang boleh menambah ion nitrat dalam tanah? Ion nitrat ni ada dalam tanah. So, apakah nama proses tu? Yang boleh menambah ion nitrat dalam tanah? Daripada gambar ni, saya panggil seorang. Putri jawab dulu Putri. Saya nampak Putri, mic Putri on. Putri Nur Ain Adibah. Try dulu sebab awak dah on awak punya mic. Proses pengikatan nitrogen. Yes, satu adalah melalui proses pengikat nitrogen yang melibatkan bakteria pengikat nitrogen. So ini adalah proses yang pertama. So proses yang pertama melibatkan bakteria pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen sebenarnya ada 2. Satu adalah Rhizobium species, satu lagi Azobacter. So yang ini dia tinggal dekat dalam ni tau. Nampak tak? Dia ada macam biji. Dia tinggal kat sini dalam ni. So bakteria pengikat nitrogen tu tinggal dekat tumbuhan berlegium. Kemudian ada 2 cara lain. So 2 cara lain, siapa nak Arina try Arina. Apakah cara lain yang kita boleh tambah kandungan ion nitrat dalam tanah? Selain proses pengikatan nitrogen, ada 2 proses lain. Apakah itu?
Arina, okey. Saya terus skip tau. Tadi yang baca doa tadi siapa? Radi ke Razi? Radi Radi. Ya, saya. Radi nak siapa jawab soalan ni? Untuk menambahkan ion nitrat dalam tanah, ada 3 cara. Satu tadi Puteri dah cakap. Puteri kata adalah dengan proses pengikat nitrogen oleh bakteria nitrogen. Okey, ada 2 lagi proses yang boleh menambahkan ion nitrat dalam tanah. Apakah itu? Tak, Radi bagi orang lain jawab soalan tu. Nak Amsyah. Amsyah. Itu je pusing-pusing. Amsyah, Radi. Kejap lagi Aisyah. Okey, cepat. Radi ion. Oh, Radi. Okey. Apa lagi proses tu? Ada 2 proses lagi Amsyah. Apakah itu Amsyah? Baja. Yeay! Tambah baja. Okey. 6. Satu lagi? Satu lagi? Kilat. Tindakan? Tindakan apa? Dia start huruf K. Kilat. Kilat. Ya, tindakan kilat. Terima kasih. Kilat ni dia buat apa? Dia akan tukar dalam bentuk ion ni, dia akan jadi nitrogen oksida. Bila dalam bentuk nitrogen oksida, dia boleh larut dalam air hujan. Dia boleh larut dalam hujan, dia akan membentuk asid. Sekejap Asid apa? Asid nitrus, is it? Asid nitrus. Dan satu lagi, asid nitrik. Bila dia dalam bentuk asid nitrus, nitrik ni bestnya dia akan terus jadi ion nitrat. Okey, saya bagi satu soalan tau. Kalaulah awak tengok kat sini, bakteria pengikat nitrogen, dia akan tukar, bakteria pengikat nitrogen ni dia akan tukar gas nitrogen kepada amonium, ion amonium, NH4. Kalaulah dalam bentuk amonium ni perlu ditukar dulu mesti menjadi nitrat. Apakah nama proses yang menukarkan amonium kepada nitrit ni? Apakah nama proses ni? Tadi siapa jawab? Amsyah. Amsyah nak siapa? Amonium ni perlu ditukar menjadi nitrit. Apakah nama proses untuk tukar amonium kepada nitrit? Apakah nama proses tu? Wah, Saidatul join. Line okey. Good. Okey. Nitrifikasi. Thank you, Ain. Okey, nitrifikasi. Kalau dalam bentuk nitrit ni, boleh tak tumbuhan tu serap unsur nitrogen dalam bentuk nitrit ni? Boleh tak? Tak. Boleh tak? Boleh ke tak? Tak. Oh, thank you. Dia kena tukar dalam bentuk ion nitrat. So, dalam bentuk ion nitrat ni pun sebenarnya sama. Nama proses ni adalah nitrifikasi. Cuma nama bakterianya berbeza. Sini adalah Nitrosomonas, satu lagi Nitrobacter. Tapi dua-dua ni macam cousin, sama je. So dalam nitrifikasi, nama bakteria tu kita kenali dia senang je lah. Bakteria nitrifikasi. So persamaan antara Nitrosomonas dan juga Nitrobacter, kedua-dua ni adalah bakteria nitrifikasi. Ada tak ion nitrat yang dapat ditukar balik menjadi gas nitrogen? Ada tak ion nitrat yang dapat ditukar balik menjadi gas nitrogen? Tu. Aduh. Okey. So apakah nama proses yang boleh tukar ion nitrat kepada nitrogen ni, gas nitrogen? Apakah nama proses tu? Pendan. Yes. Pendinitratan. Pendinitratan. So nama bakteria dia adalah bakteria pendinitratan. Okey, dalam kes ni, apakah fungsi pengurai bakteria dengan kulat? Apakah fungsi pengurai, mikroorganisma pengurai ni? Apakah fungsi dia? Ain nak siapa jawab, Ain? Ain Aziz nak siapa jawab, Ain Aziz? Siapa nak mecha? Ain nak siapa, Ain? Widat. Okey, Widat. So Widat. Tadi apa soalan saya? Subhanallah, suddenly I forgot my question. Apa tadi soalan saya? Dah tua lah.
Apa soalan saya tadi? Fungsi pengurai. Oh yes, terima kasih. Apakah fungsi bakteria pengurai? Apakah fungsi ni? This one. Pengurai ni. Apa fungsi dia bidat? Betul lah bidat. Apa fungsi dia? Apa fungsi mikroorganisma pengurai dalam kitar nitrogen ni? Yes, dia terlibat dalam proses perebutan. Proses perebutan. Tadi saya kata dalam proses perebutan tu dia buat apa? Dia akan tukar bahan organik kepada yang lebih ringkas, bahan ringkas. So, lagi satu soalan saya. Kenapakah kita belajar mengenai kitar nitrogen? Apakah kepentingan utama dalam kitar nitrogen? So, Widat nak siapa jawab soalan ni? Dia tak ada dalam buku teks tau. Tapi aku kena tahu fungsi kitar nitrogen tu apa. Anything kalau korang belajar, korang kena tahu kenapa korang belajar tajuk ni. Macam tu lah. So, Widat nak siapa? Widat nak siapa jawapan ni? Apakah kepentingan nitrogen? Mirza N. Apakah kepentingan nitrogen? Kitar nitrogen dia akan tukar gas nitrogen membentuk ion nitrat. So, kenapa ion nitrat ni penting? Apakah kepentingan ion nitrat ni? Kenapa kita belajar pasal kitar nitrogen? Apakah kepentingan nitrogen ni? Apa dia Mirza? Mirza N. Untuk bersintesis protein tu. Yeay! Untuk sintesis protein. So, senang kata, fungsi kitar nitrogen ni sebab untuk organisma tu ambil unsur nitrogen. Senang kata, gas nitrogen perlu ditukar dalam bentuk ion nitrat. So, dalam bentuk ion nitrat ni barulah dapat diserap oleh tumbuhan. Bila diserap oleh tumbuhan, dapatlah sintesis protein. Okey. So, ini dia punya soalan. Soalan nombor 5. Bagaimanakah nitrogen? Baru nak jawab soalan ni tau. Bagaimanakah nitrogen di atmosfera dapat menjadi sebahagian tisu haiwan dan tumbuhan? Okey. So, dekat sini soalan dia. Dia kata macam mana gas nitrogen dapat menjadi sebahagian daripada tisu haiwan dan tumbuhan. Macam mana nak jawab soalan ni? Ni soalan ni kebat. Hari ni cerita kitar nitrogen je. Sebab tu saya memang nak perlukan satu hari cerita kitar nitrogen je. Macam mana gas nitrogen dekat udara ni dapat jadi sebahagian daripada tisu haiwan dan tumbuhan? Macam mana nak buat ayat? Ni soalan ni memang dah, nampak tak? Rasa macam faham. Bila nak jawab soalan ni rasa dah pening. Nampak tak? Dia dah punya level dah tinggi. So macam mana? Okay, saya nak bagi Ellie. Ellie lama tak dengar. Ellie, kalau Ellie tak boleh jawab pakai mic, Ellie type pun boleh. Boleh cikgu. Alhamdulillah. Okay, so Ellie, apa yang Ellie faham? Soalan dia ni kan, bagaimanakah nitrogen di atmosfera dapat menjadi sebahagian daripada tisu tumbuhan dan haiwan? Nitrogen tu dia Nitrogen. dia ditukarkan kepada ion Yes. Nitrogen akan nitrat. ditukar menjadi ion nitrat. Okay, very good. Lepas tu, belum habis lagi ni. Ni baru mula. Kemudian, ion nitrat Ion nitrat dia boleh diserap oleh siapa ni? Haiwan ke tumbuhan? oleh tumbuhan. Oleh tumbuhan. So, bila dia dah serap oleh tumbuhan, sekarang tumbuhan ni ada apa? Nombor 3. So, sekarang bila okay, teruskan. So tumbuhan tu boleh sintesis protein.
Yes, so tumbuhan tersebut boleh sintesis protein. So, tumbuhan, so kat sini, tumbuhan, sel tumbuhan, tisu tumbuhan dapat sintesis protein. So, sekarang baru cerita pasal tumbuhan tau. Soalan dia kata pasal haiwan. So, macam mana? Macam mana boleh sampai dekat haiwan? Haiwan makan tumbuhan. Yes, haiwan makan tumbuhan. Lepas tu apa kesannya haiwan makan tumbuhan ni? Haiwan dapat nitrogen juga. Yeah, so oleh itu, saya tulis sini, so oleh itu haiwan, unsur nitrogen haiwan dapat unsur nitrogen. Ini korang boleh buat lagi cantik tau. Ini adalah, kalau Cikgu Adina tengok ayat saya ni nangis dia. Nitrogen tak boleh, minus pun tak dapat ni. Okay, so nampak tak soalan dia? Huraikan. Bila the question is sebab hurai, biasanya bahasa dia panjang. So bahasa dia adalah ini jawapan dia untuk soalan yang ini. Alright, so do you have any question? Saya ada 4 minit lagi. So hari ni kita cerita pasal kita nitrogen saja. So fungsi kita nitrogen adalah untuk kita organisma benda hidup untuk mendapatkan unsur nitrogen. So unsur nitrogen ni perlu ditukar dalam bentuk ion nitrat. Tapi kalau dalam bentuk ion nitrat, siapa yang kena ambil dulu? Yang boleh ambil dulu hanya tumbuhan. Tak ada siapa nak ambil ion nitrat ni, maksudnya hanya tumbuhan je yang dapat serap ion nitrat. Maksud saya tak ada siapa lah, awak tak pernah tengok lah haiwan makan tanah, awak tak pernah tengok lah manusia makan tanah. Yang ambil dulu ion ni mesti tumbuhan. So tumbuhan ni yang akan serap dulu. Okay, so bila kita makan tumbuhan, kita dapat protein. Bila haiwan tu makan tumbuhan pun dia akan dapat protein. So do you have any question untuk kita nitrogen? Oh lambat ni. So do you have any question? Ada tak soalan? No. Tak ada. Tapi dah rasa pening sikit ya? Sikit je lah. Sikit kan? Alright. So, disebabkan tajuk ni banyak sangat pening sikit. So, homework hari ni, awak teka saya nak bagi homework apa hari ni? Nota. Nota, pandailah Farah baca saya punya otak. Okay. So, cerita hari ni macam ni. Cerita hari ni sebenarnya adalah awak buat nota kita nitrogen. So, hari ni punya kerja hari ni, awak lukis ni je, kita nitrogen, this one. Tapi dalam buku teks awak, kita nitrogen dia adalah pendek. Panjang. Kalau boleh, awak buat dia dalam flowchart. Ini pun nota saya ni tak cantik sangat ni. Cuma saya buat dalam numbering nak bagi dia nampak. Tapi kalau lah untuk awak, saya sangat cadangkan awak dalam bentuk flowchart. Dan satu lagi sebenarnya nota ni kan, saya rasa antara nota yang sangat cantik yang, Allah, cantik yang saya suka tengok adalah macam Mirza Nafisa. Mirza Nafisa pun cantik. Ada satu lagi, Mirza Nafisa dia rajin. Kalau yang macam ada suka buat nota yang cute-cute ni, saya rasa siapa ni, Mirzabi suka buat nota cute-cute. Korang boleh buat nota-nota sendiri. Senang kata macam ni tau. Tajuk yang ni korang buat nota sendiri. Macam mana korang nak buat? Katakanlah macam saya kan, saya lukisan hodoh kan. Kalau lah, sampai sekarang saya tak boleh lukis. Saya pernah lukis gambar lembu ni, saya tak tipu. Semua orang mati-mati budak saya ingat saya lukis gambar kucing sampai hati. So sejak hari tu saya tak pernah cuba untuk ada attempt untuk melukis lembu sebab sejak dia orang kata dia orang ingat saya lukis kucing. So senang kata macam ni. Kalau lah korang tak confident nak lukis, korang tulis je haiwan, tumbuhan. So basically kalau macam Kalai ni dia suka lukis. Kalai dia suka siap colour. Dengan Mirza N pun suka colour. Kalau lah awak orang yang jenis sempoi-sempoi je, cadangan saya, just tulis je kat situ nama dia tumbuhan. Tumbuhan. Buat kotak. Okay. Haiwan. Tak nak buat lembu, tulis je lah haiwan. Kalau lah awak tak nak lukis kilat pun tak apa, tulis je lah kotak kilat. Kalau sini tak nak buat kilang baja. Okay, effortnya nak buat kilang baja kan, tulis je lah sini baja. So senang kata, nota awak tu awak boleh buat dia dalam bentuk peta minda. Paling penting, nota tu mesti apa yang awak faham daripada hari ni. So hari ni punya aktiviti hanya kita nitrogen sebenarnya, nampak tak? Google Meet ni saya tak boleh buat banyak tau. Saya bagi awak slow-slow je. Google Meet hari ni kita cerita tu je. So untuk kelas esok, kita barulah nak jawab soalan sumatif ni.
Soalan nombor 3. So itu sahaja untuk hari ni. So esok punya kerja kita jawab soalan sumatif. Tak sempat. Saya nak laju tapi masalahnya saya tak boleh laju lah. Saya kena buat banyak latihan. So basically esok kita buat latihan. So itu sahaja. Do you have any question? No. No, okay. So kalau macam tu, kejap Stop